Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Khabar semua, rakan-rakan di luar sana. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini, hari Jumaat 11 Jun 2021 dan kita baru saja dimaklumkan bahawa PKP 3.0 akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Jadi dia akan berterusan sehingga 28 Jun ini. Jadi sama-samalah kita berjaga-jaga dan pastikan kita mengikut peraturan yang ada supaya tidak jadi masalah. Dan malam ini insyaAllah kita akan berbincang, berkongsi dan bertukar maklumat mengenai isu yang berlegar di sekitar Mageran. Tajuknya Mageran, Formula Ajaib, Hubaya-Hubaya, jangan pisang berbuah dua kali. Jadi ini satu macam amaran lah. Ya. Ini untuk satu perkara yang tidak baik yang telah pun berlaku. Jadi kita jangan sekali lagi terpatuk ataupun terjebak dalam ya. Baik, isu ini telah pun berbangkit semula beberapa hari yang lalu bila seorang pegawai kanan pada Perdana Menteri Sri Mahyadin aka Muhyiddin Yassin ya membangkit atau bercakap soal Mageran yang mendapatkan respon yang keras daripada PAP dan kemudian Mat Sabu daripada Amanah dan itu saya fikir berbangkit daripada apa yang telah pun dinyatakan dalam sebenarnya sebelum kenyataan rasmi Pakatan Harapan PH semalam ya yang secara tegas menolak isu ataupun cadangan Mageran dan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang diberitakan menawarkan diri dalam sesi menghadap Yang Bertuan Agong untuk menjadi pengarah kepada Mageran ini. Jadi Mageran ini ataupun Majlis Gerakan Negara ataupun dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai NOC ataupun National Operation Council adalah suatu mekanisme di bawah Darurat 1969 ya, yang waktu itu dipegang ya, sebagai pengarah iaitu Timbalan Perdana Menteri waktu itu Tun Abdul Razak ya, yang seolah-olahnya menjadi pemerintah ya. Jadi walaupun ada kerajaan, ada kabinet, ada Perdana Menteri, tetapi timbalan Perdana Menteri yang menjadi pengarah Mageran waktu itu. Jadi isu pada saya ada beberapa isu yang penting. Apakah Mageran itu, bagaimana dia wujud, bagaimana dia timbul, dan ketiga apakah implikasi ya, kepada sistem itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Pakatan Harapan telah pun menolak cadangan ini dan ini sebenarnya satu benda yang selaras dengan tuntutan mereka untuk Parlimen bersidang secepat mungkin dan sebenarnya Mageran ini bukan satu benda yang ataupun bukannya formula ajaib, pun satu magic ya. Sebab ada kalangan yang saya fahamkan seorang ahli ekonomi juga pernah menyebut ataupun mencadangkan satu mekanisme seumpama Mageran. Jadi mungkin beliau melihat hanya segi ekonomi, sedangkan Mageran ini satu perkara yang pada umumnya tidak selaras dengan demokrasi, tidak selaras dengan perlembagaan, cuma dibenarkan oleh perlembagaan dalam keadaan-keadaan yang ekstrim. Ya. Jadi sebab itu saya katakan tadi, apakah kesan kepada kerangka itu sendiri dan isu-isu yang tertentu yang lain. Dan apapun Tun Dr. Mahathir dia sebagai berdolak dalik, flip-flopping ya, keluk-kelek kata orang Kelantan. Sebab sebelum ini beliau bersama dengan beberapa orang atau kumpulan daripada PH yang diketuai oleh ahli Parlimen Shah Alam, bekas Menteri Khalid Samad, untuk menghantar memorandum kepada Yang Bertuan Agong untuk menamatkan segera darurat. Jadi sekarang ni dia pula sekarang nak jadi pengarah Mageran. Jadi sebab Mageran itu darurat sebenarnya. Ya, bukan formula magic untuk menyelesaikan masalah. Sebab ada yang melihat
bahawa sekarang ni darurat ini gagal, maka buat magaran. Tidak, darurat magaran itu adalah darurat sebenarnya dalam bentuk yang lain. Jadi kita akan sebutkan, dan saya fikir dari segi politik kita boleh katakan bahawa apabila Tun Dr. Mahathir dengan tiba-tiba bercakap soal magaran dan mahukan ataupun menawarkan diri untuk dilantik sebagai pengarah, beliau telah pun memisahkan ataupun menjauhkan dirinya daripada page itu sendiri, ya. Apapun, malam ini sebenarnya saya terpanggil untuk mengadakan Be Live ini kerana ada rekan-rekan yang bertanya, ya. Dan saya fikir ini satu perkara yang perlu dijelaskan, ya. Dan saya katakan tadi bahawa magaran adalah suatu mekanisme yang diwujudkan, ya, yang dibentuk, ya, satu platform yang dibentuk melalui atau di bawah kuasa darurat, ya. Jadi itu saja, semudah itu, ya. Jadi kuasa itu kuasa yang mutlak, kuasa yang maknanya dia boleh buat undang-undang tanpa pergi ke parlimen. Dan ini yang jadi masalah sebab kalau umpamanya sebagai contoh, ya, sebagai contoh Dr. Mahathir dilantik sebagai pengarah magaran, dia secara tidak langsung akan mengenepikan atau menyingkirkan Perdana Menteri yang ada. Jadi soalannya, adakah itu boleh berlaku ataupun adakah kemungkinan itu berlaku, ya? Bukan yang Tuan Agong, yang mendukung tidak boleh sebab dia raja berperlembagaan, maka cadangan ataupun nama itu harus dinamakan oleh kerajaan yang ada, ya. Sebab saya ada sebut pada seorang rakan media tadi, dalam keadaan kerajaan masih ada, yang di Tuan Agong tidak boleh memerintah. Jadi dia hanya boleh menerima, menolak sesuatu, ya, menjadi check and balance. Kecuali kalau kerajaan itu sudah menjadi diktator, melanggar perlembagaan dan sebagainya, itu dia boleh mengambil tindakan, mungkin sehingga sedrastik memecat Perdana Menteri kerajaan. Tapi selagi itu tidak berlaku, sukar untuk menerima bahawa yang Tuan boleh mengambil inisiatif dalam keadaan kerajaan masih ada. Dan saya teringat bila Tun Dr. Mahathir sendiri berasa skeptikal bahawa beliau boleh dilantik ataupun magaran ini boleh diwujudkan. Sebab kalau kita lihat pada tahun 1969 pun, dan ini sebenarnya yang menjadi isu pada kita sekarang, bahawa siapa sebenarnya menasihatkan darurat waktu itu dan siapa yang menamakan darurat sebagai pengarah, itu masih berlegar sampai sekarang. Dan sebab itu saya bangkitkan juga soal perlunya kerajaan yang ada, tak kira kerajaan sekarang atau kerajaan yang akan datang, untuk diklasifikasi, untuk menyahrahsiakan, ya, dokumen-dokumen yang berkaitan, sebab sekarang sudah lebih 50 tahun. Sebenarnya sudah 52 tahun, ya. Tahun 69 sampai sekarang sudah lebih 50 tahun. Jadi sepatutnya sudah boleh untuk dikeluarkan dokumen-dokumen itu. Dan sebelum ini pun penulis Dr. Kwah Kia Song telah menerbitkan beberapa dokumen yang saya fikir diambil daripada London, ya, berhubung dengan 13 Mei 1969. Dan juga baru-baru ini dalam memoir beliau, bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas telah menyebut soal usaha menyingkirkan Tun Abdul Rahman yang menimbulkan kekecauan, tetapi tak ada apa-apa selepas itu. Jadi mungkin mereka yang kecoh itu pun takut sebab lagi banyak, disanya akan lagi banyak yang terburai, kan. Dan saya nak sebutkan juga ada satu kes pada tahun 1975 yang saya fikir memberikan kita soal-soal beberapa lead, ya, kepada keadaan misteri pada tahun 1969 itu. Jadi apa yang kita nak katakan hari ini ialah bahawa apakah dalam keadaan peristiwa 69 itu begitu banyak misteri, begitu banyak persoalan, kita nak ulang balik pada tahun 2021. Dan ini satu perkara yang menarik juga. Berbanding dengan beberapa darurat yang sebelum ini, ya, umpamanya darurat 64 yang isytiharkan untuk menangani konfrontasi dengan Indonesia, ataupun darurat yang menangani masalah politik di negeri, di Sarawak tahun 1966 dan di Kelantan 1977. Asalnya ketiga darurat itu tidak begitu bermasalah berbanding dengan tahun 69 dan sekarang tahun 2021, ya. Dan pada saya sementara kita menunggu kerajaan yang ada ataupun kerajaan akan datang bersedia untuk
apa ni declassify ataupun menyah rahsiakan dokumen-dokumen itu, sebab soalan-soalan hanya boleh dijawab secara melihat dari dokumen yang ada, tak boleh sebab ada orang yang marah kepada Dr. Marzuki Muhammad yang menyebut soal kerajaan tahun 69 caretaker dan sebagainya. Sebab kita tidak ada maklumat, ya. Kita tak boleh berdasarkan kepada emosi dan jangkaan ataupun assumption semata-mata, ya. Jadi sebab itu saya melihat bahawa apa yang dicadangkan untuk balik pada Magaran satu perkara yang saya fikir yang pertamanya bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri, bertentangan dengan kerangka perlembagaan itu sendiri, sebab darurat ini satu perkara yang ekstrim, ya, yang tidak harus diperpanjangkan, harus dipercepatkan dan dipendekkan sedapat yang mungkin. Yang keduanya, kalau kita mengambil model tahun 1999 yang telah pun jelas ada banyak masalah, jadi apa untung dan apa baiknya? Jadi saya harapkan rakan-rakan di luar sana dapat melihat perkara ini, dapat memikirkan perkara ini, sebab ini bukan hanya perkara ataupun isu politik, ya. Ini juga satu perkara yang sebenarnya ada kedudukan daripada segi perundangan dan penting, bukan hanya sebab itu malam ini kita kita nak cuba menghuraikan beberapa perkara yang barangkali tidak diketahui oleh ramai ataupun kebanyakan orang, oleh kerana sekarang ini sudah 50 tahun lebih, jadi makanya kita harus supaya dapat jelas, ya. Jadi kita tidak hanya bercakap soal politik tetapi soal undang perundangan dan mana yang perlu dirubah ataupun diubah. Kita harus berbuat sesuatu untuk memungkinkan keadaan itu. Sebab kita juga bercakap soal perlunya ada semacam reform ataupun reformasi institusi. Institutional reform itu sangat penting, ya. Jadi apa yang kita lalui setakat tahun lebih ini selepas pandemik dan juga peristiaran darurat, banyak perkara yang sebenarnya yang kita belajar, dan seharusnya untuk kita maju ke depan kita harus juga melihat bahawa ada beberapa perkara yang mungkin menampakkan kelemahan dalam sistem kita. Saya dah menyebut soal tadi, soal kes mahkamah, ya. Satu kes mahkamah yang dibawa oleh mendiang Karpal Singh pada tahun 1975. Kalau tak silap saya, kes itu ialah kes Mandavana, ya. Yang diputuskan oleh Tan Sri Chang Min Tat, ya, yang menyentuh beberapa isu tentang darurat 1999, bagaimanapun tidak dapat dijawab kerana waktu itu masih terlalu awal, ya. Belum sampai 10 tahun daripada tahun 1999. Jadi kerajaan mempunyai sebab, alasan untuk tidak membenarkan ataupun tidak menjawab soalan-soalan yang kritikal, ya, dalam kes berkenaan. Dan saya fikir ini mungkin memberikan ataupun yang menyebabkan Bekas Peguam Negara Tan Sri Thomas menyebut soal gerakan menyingkirkan Tengku pada tahun 1999 yang berkait dengan soal Magaran dan sebagainya, kerana kalau kita lihat tulisan Tengku sendiri dalam buku beliau sebelum dan selepas 13 Mei, beliau menampakkan rasa tidak senang kepada darurat itu sendiri. Beliau membangkitkan soal gerakan menyingkirkan beliau. Beliau membangkitkan, tak silap saya, beberapa ayat yang menunjukkan bahawa raja-raja Melayu sendiri tidak begitu selesa dengan darurat itu, ya. Dan ini yang mengukuhkan beberapa teori ataupun beberapa, dan saya fikir ini penting, ya. Saya katakan tadi, sebab kalau sekiranya tindakan declassify ataupun menyah rahsiakan itu tidak dibuat, ahli akademik boleh. Masalahnya ialah dokumen itu, ya, tidak dapat dirujuk, ya. Sebab saya pernah bekerja dengan rapat dengan seorang bekas hakim Mahkamah Agung, ya, yang datang ke universiti yang mengajar di Fakulti Undang-Undang bersama saya, dan beliau menyebut senario pada tahun 1969 itu, ya.
yang sebenarnya merujuk kepada Mageran itu sendiri. Bagaimana misteri yang berlaku, bagaimana kata beliau, we are issuing decrees on daily basis. Ya. Jadi maknanya waktu itu macam seolah-olah ada pemerintahan diktator. Jadi yang menjadi masalah kepada sekarang ini, watak-watak yang ada waktu itu kebanyakan sudah meninggal dunia. Jadi yang ada hanya merupakan dokumen, dan saya fikir ada disimpan di arsip negara. Jadi apa yang saya bangkitkan itu kerana saya pernah membuat penyelidikan awal pada kira-kira 20 tahun yang lepas, dan masa itu embargo itu masih ada lagi. Ya. Jadi saya lihat kebanyakan rakyat Malaysia sekarang ni, terutama yang di bawah 50 tahun, tidak tahu langsung hal ini. Bahkan yang 70 tahun pun banyak yang tak tahu. Oleh kerana perkara ini barangkali ramai masalah kita tak membaca kan, dan kita barangkali mudah lupa sangat. Dan jadi saya fikir ini masanya kita untuk melihat kembali, memikirkan kembali apa yang berlaku itu supaya negara ini tidak berada balik, dapat kita kita letakkan di rel yang betul. Jadi apa yang kita nak katakan, saya ulangi malam ini lah, kita nak memastikan bahawa darurat ini dapat direformasikan, dan ini satu perkara yang perlu dibuat melalui pindahan perlembagaan, dan sudah tentu memerlukan bipartisan agreement. Maknanya 2/3 itu tidak bukan mudah untuk didapati sekarang. Jadi maknanya pihak kerajaan dan pembangkang harus duduk sama dan sama-sama seperti kita meminda peruntukan berhubung dengan undi 18 hari itu, ya, supaya kita dapat mengurangkan ataupun dapat membersihkan perlembagaan negara kita. Ada satu soalan yang dibangkitkan di sini, soal kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong, ya. Jadi soal menarik balik yang di-Pertuan Agong di sini, harus kita ingat dia tidak ada kuasa mutlak, dan barangkali saya boleh sebutkan sebagai raja berperlembagaan, as a constitutional monarch, there's no such a thing as absolute power. Jadi apa yang Tuan Agong boleh buat ataupun harus buat ataupun dibenarkan dalam menjadi check and balance, dia tak ada kuasa mutlak. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, kalau berlaku kerajaan atau Perdana Menteri atau pihak tertentu dalam perlembagaan yang melanggar atau undermine the constitution, itu lain. Tapi itu keadaan yang sangat ekstrim, mungkin once in 100 years, bukannya hari-hari boleh berlaku. Jadi kuasa mutlak tidak ada. Jadi apa yang berlaku ialah, kalau umpamanya dalam soal darurat, kalau nasihat diberi untuk mengisytiharkan darurat, jadi Agong boleh kata yes or no bergantung pada maklumat yang ada. Ini satu perkara yang telah pun berlaku, dan saya telah pun sebut perkara dalam tesis saya dahulu. Waktu itu ramai yang terkejut, ramai yang berasa bahawa apa yang saya hujahkan itu tidak realistik. Tapi sekarang jelas nampak bahawa tidak mustahil, ya, dalam sistem demokrasi berparlimen ini kadang-kala ataupun boleh wujud keadaan di mana kerajaan itu hilang majoriti, tidak ada majoriti, dan cuba menggunakan darurat untuk memastikan dia terus berkuasa. Ada soalan lagi, perlukah Mageran semasa darurat? Ini soalannya barangkali. Saya dah katakan darurat itu, Mageran itu darurat. Jadi tak timbul soal perlukah Mageran masa darurat. Mageran itu darurat. Ya. Majlis Gerakan Negara itu hanya satu makhluk saja di bawah darurat itu. Mungkin ada makhluk lain yang kita boleh buat. Macam juga dasar ekonomi baru kan. DEB itu satu creature, satu makhluk di bawah artikel 153, perkara 153, iaitu kedudukan istimewa Melayu. Begitu. Jadi ini tak timbul lah. Jadi maknanya Mageran hanya satu mekanisme, satu bentuk. Mungkin bentuk yang lain. Tapi masalahnya ialah, siapa yang nak jadi pengarah Mageran itu? Apa yang berlaku tahun 69 lain. Jadi senario politiknya lain. Sebab itu timbul soal apa yang disebutkan oleh Tan Sri Tommy Thomas itu. Jadi kalau tak setuju dengan pengarahan dia, kena undur balik lah. Kena cek balik. Jangan marah saya tapi tak ada bukti, tak ada hujah kan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tommy Thomas, sebab melihat kepada apa yang berlaku,
Tidak mungkin seorang Perdana Menteri lantik orang lain untuk singkirkan dia. Ataupun tidak mungkin Perdana Menteri lantik seorang ataupun cadangkan nama seseorang untuk menjadi atau untuk menyusahkan, untuk menyingkir atau untuk sideline dia. Dia tak mungkin. Jadi itu yang menjadi soalan sampai sekarang. Ada yang tak setuju tapi kena jawab soalan inilah. Kenapa dia berlaku begitu kan? Ya, jadi untuk berlaku sekarang ini satu perkara yang barangkali susahlah. Sebab itu saya boleh faham apa yang dikatakan oleh Tuan Marzuki Mohamad ya, mengenai perkara ini. Soal Mahathir mewakili parti apa ni tak payah sebab soal yang tak ada kaitan sangat dengan perkara ni. MKN tidak. MKN satu majlis, suatu apa nama tu, suatu entiti yang dibentuk oleh kerajaan. Saya tak pasti di bawah akta apa, tapi kalau tidak ada akta pun dia satu majlis biasa saja yang tak semesti macam kementerian. Jadi tidak ada legal entity bukan? Ataupun beberapa agensi tertentu yang dibuat macam BTN sebagai contoh kan. Jadi saya tidak pasti MKN, tapi dia bukan di bawah apa nama ni Mageran ni, bukan. Mageran tadi satu perkara yang diwujudkan, ditubuhkan di bawah ordinan darurat. Ya, di bawah darurat tu saja. Jadi kalau tidak darurat dia tak boleh wujud. Jadi telah pun lama dibubarkan. Bolehkah Mageran itu kalau jadi mempunyai ahli politik ataupun orang bukan politik menjadi ahli? Boleh. Antara yang terlibat waktu itu ialah kalau saya orang seperti pegawai kerajaan seperti waktu itu Encik Abdullah Ahmad Badawi yang kemudian jadi Perdana Menteri. Dia salah seorang yang menganggotai Majlis Gerakan Negara. Kemudian bekas Panglima atau waktu itu dipanggil Ketua Turus Tentera Darat, Ketua Angkatan Tentera iaitu Jeneral Ibrahim Ismail. Ya. Dia kata salah Susi Kerja dan juga KSN Ketua Susun Negara. Jadi di dalam itu siapa saja yang dilantik oleh kerajaan ataupun oleh pengarah itu boleh lah. Jadi di sini yang kita nampak satu perkara yang agak pelik ya, oleh kerana Perdana Menteri masih ada tapi pentadbiran dijalankan oleh orang lain ya, yang sebenarnya. Dan waktu itu saya tidak pasti oleh kerana waktu itu terlalu cepat ya. Pilihan raya umum berlaku pada 10 Mei. Di Kuala Lumpur berlaku kacauan sehari selepas itu. Jadi mungkin dalam 2-3 hari. Tak sampai seminggu dalam waktu itu kemudian diisikan darurat. Lepas itu ditubuhkan sebuah Mageran itu. Tak sampai seminggu daripada pilihan raya itu. Jadi saya tidak pasti kerajaan di mana. Jadi kerajaan yang ada yang kita nampak ialah masih caretaker government, kerajaan sementara. Ya. Saya tidak pasti sama ada sudah dilantik atau belum. Jadi itu yang saya katakan kita perlu pastikan ada bukti, ada dokumen sudah dilantik. Ya. Yang kita tahu tak lama selepas itu, tak sampai setahun selepas itu, Tunku meletakkan jawatan dan Tun Razak dilantik sebagai Perdana Menteri yang baru. Ya. Jadi pengarah Timbalan Perdana Menteri dan pengarah Mageran dilantik sebagai PM yang baru. Jadi itu yang berlaku. Jadi dalam keadaan sekarang ini saya tidak nampak ataupun sukar melihat bagaimana ini boleh berlaku ya. Sebab suasana politik tak seperti waktu itu. Jadi bolehkah Tun ini meyakinkan Perdana Menteri yang ada? Sebab ini bukan soal Tan Agong. Dia bangkitkan kepada Tan Agong, tapi soalnya ialah nama itu mesti datang daripada Perdana Menteri, daripada kerajaan, bukan daripada Tan Agong. Yang Tan Agong hanya melantik secara formal sahaja ya. Kemudian sama ada Mageran ini diwujudkan untuk meneruskan kekuasaan ini, saya itu jadi boleh jawablah politik ya. Kemudian soal kuasa eksekutif. Ini satu perkara yang saya fikir terlalu serius ya. Jadi kalau ordinan darurat boleh mengubah perlembagaan, saya ingat kita kena ada juga satu macam check and balance di sini. Jadi tapi pulang pada mahkamah lah. Sebab saya rasa selagi mahkamah tidak mahu mengambil sikap yang proaktif dan biarkan saja. Jadi lama-lama masuk perlembagaan ini campak boleh, kecuali hanya kuasa raja-raja saja.
Jadi ini jawapan seperti ini kepada apa ni, mungkin kepada satu wacana yang lebih lain lah, yang saya pikir serius. Sebab kalau kita melihat kepada keperluan asas ataupun tujuan asas, ya, asal darurat itu ialah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau sudah sampai ke peringkat menggantung ataupun untuk melemah atau untuk apa nama itu apa tu, untuk seolah-olah menggantung perlembagaan ataupun menyebabkan sebahagian besar dari peruntukan perlembagaan itu tidak berjalan ataupun tidak efektif. Saya fikir satu perkara yang serius. Sebab itu saya katakan tadi pada awal lagi bahawa kerajaan baru nanti perlu mengambil inisiatif untuk melihat perkara ini sebab untuk makluman peruntukan 150 yang mengenai darurat ini telah pun dipindah banyak kali sewaktu UMNO memerintah, paling tidak 3 kali, ya, dan pindahan itu pindahan-pindahan yang serius, ya, dan setengahnya oleh kerana kalah kes di mahkamah. Jadi ini satu perkara yang penting dan semua pihak termasuk pembangkang, ya, sebab saya tidak nampak kerajaan ini boleh ada majoriti 2/3 melihat perkara ini supaya apa yang kita berlaku atau apa yang sudah berlaku dan kita saksikan sekarang tidak berlaku lagi, ya. Jadi satu perkara yang penting. Satu soalan, sekiranya negara dibentuk, adakah jawatan PMC tidak wujud lagi? Ini satu perkara yang saya fikir tidak mudah untuk dijawab oleh kerana darurat tidak memansuhkan eksekutif. Darurat tidak memansuhkan jawatan Perdana Menteri dan juga Kabinet. Jadi saya fikir itu menjawablah kalau soalannya ialah adakah Perdana Menteri masih wujud, kan? Tapi kalau berbalik pada tahun 1999 tadi, macam tak ada lah, walaupun masih ada, tapi sudah tidak efektif lah, ya. Soal sekarang, soal Yang Bertuan Agong untuk apa nama menasihatkan PM yang minta jawatan. Letak jawatan ataupun peranan ataupun kuasa Yang Bertuan Agong dalam soal Perdana Menteri ini hanya dalam konteks yang pertama kalau dia sudah hilang majoriti, ya. Artinya kalau Perdana Menteri hilang majoriti dan dia enggan letak jawatan, maka Yang Bertuan Agong boleh pecat dia. Itu pun sebenarnya adalah merupakan hanya orang kata menyelesaikan sesuatu perkara yang sudah jelas. Bukan, maknanya sebab Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri duduk di situ bukan kerana ihsan istana, tapi kerana majoriti yang dia ada dalam Dewan. Ya, jadi dia tak boleh pecat sebarangan. Secara teorinya mungkin boleh dikatakan bahawa Ketua Negara ataupun Ketua Negeri boleh pecat kerajaan ataupun ketua kerajaan yang melanggar perlembagaan, tapi terlalu umum, ya. Dan barangkali risikonya terlalu besar dan itu satu perkara yang saya fikir hanya teori lah. Tapi dalam keadaan biasa sukar untuk berlaku. Yang lain-lain MCP, MKN dan sebagainya ini saya fikir satu perkara yang saya sudah jawab tadi, ya. Adakah wujud perkara dalam perlembagaan yang memperuntukkan 100% kuasa kepada Yang Bertuan Agong menentukan secara terus dalam keadaan sekarang? Ada. Sebab kita negara demokrasi berparlimen, jadi yang memerintah ialah kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui majoriti. Jadi Yang Bertuan Agong hanya berfungsi sekiranya berlaku jam. Itu sebenarnya. Atau berlaku kerajaan tidak ada. Atau kerajaan kolaps. Jadi dalam keadaan biasa yang kerajaan masih ada, jadi kerajaan itu yang memutuskan. Jadi Yang Bertuan Agong hanya berlaku ataupun hanya relevan dalam keadaan yang kritikal sahaja. Itu secara teorinya. Jadi ini satu perkara yang saya fikir harus difahami oleh kerana kita adalah negara demokrasi berparlimen di mana kerajaan itu dipegang oleh parti ataupun parti-parti yang ada majoriti di dalam Dewan Rakyat. Sebab itu Dewan Rakyat mengatasi Dewan Negara, ya. Jadi saya fikir itu sajalah yang saya boleh ulas ataupun yang perlu ulas di sini. Jadi berbalik kepada soal apa nama itu darurat tadi, saya telah sebutkan soal beberapa masalah yang terbangkit ataupun yang kita lihat dalam kes mahkamah yang dibawa oleh Mendiang Karpal Singh dan dalam tahun 1975, yang saya fikir
memberikan alasan yang kuat untuk kita melihat kepada peruntukan perlembagaan, ataupun lebih tepat lagi untuk kita declassify dokumen-dokumen pada tahun 1999 itu, dan kemudian untuk melihat peruntukan perlembagaan mengenai darurat 150 ya, daripada yang pertama sampai yang 9 dan 10, pasal 9 dan 10 itu, supaya dapat dilihat satu persatu, supaya lebih selaras dengan maksud asal darurat itu sendiri. Yang keduanya, melihat kepada masalah-masalah yang telah berlaku supaya jangan berulang kembali. Yang ketiga, lebih dekat, lebih selaras dengan kehendak dan juga keperluan dunia moden sekarang. Dalam keadaan kita sudah ada internet dan sebagainya, mungkin tidak seperti dahulu. Jadi banyak perkara yang perlu diperhatikan, dan sebenarnya ada perkara seperti menggantung parlimen yang tidak ada dalam perlembagaan itu sendiri, ada dalam darurat itu sendiri sebenarnya. Cuma sekarang ini apabila ordinan itu dibuat, disebut di situ bahawa parlimen boleh semacam tidak berjalan ataupun tidak bersidang, jadi itu jadi satu alasan ataupun sebab untuk orang bercakap perlembagaan ataupun darurat menggantung perlembagaan, menggantung parlimen. Ini satu perkara yang aneh, oleh kerana kita harus ingat bahawa darurat itu, kalau kita perhatikan betul-betul, sesuatu yang dibuat ataupun diinisiatifkan oleh eksekutif. Bagaimana eksekutif boleh menggantung parlimen? Ya, ini Dewan Perundangan, satu soalan yang serius. Bukan nanti boleh gantung mahkamah pula. Ya? Jadi kalau kita tidak jawab ataupun kita tidak hadkan, ataupun kita tak jelaskan persoalan-persoalan ini melalui pindaan dan sebagainya, maka lebih banyak soalan, lebih banyak ketidakpastian, lebih banyak misteri akan timbul di masa hadapan. Jadi saya harap pencerahan dan juga perkongsian malam ini mengenai isu mageran dapat sedikit sebanyak merongkaikan beberapa persoalan yang telah dibangkitkan. Dan saya nak ulangi bahawa mageran itu darurat, dan darurat ini yang kita nak tamatkan. Jadi tak timbul ataupun tidak harus kita meminta ataupun menyebut mageran itu, mageran itu darurat, ya, ataupun sebahagian darurat. Jadi kita nakkan parlimen balik berfungsi ataupun balik beroperasi. Jadi kalau kita nakkan mageran, maknanya kita seperti tokoh itu, kita berbolak-balik, berdolak-dalik, ya, click clock ataupun flip-flopping. Jadi ini tidak betul, dan saya fikir semua kita dah ada orang yang berani ataupun minoriti yang mengatakan bahawa darurat ini berjaya menangani pandemik COVID. Jadi dengan kata lain, kita harus tamatkan, ataupun dah ramai di luar sana yang saya fikir dah mula menentang mageran ini, dan kita harap mungkin dalam seminggu ini kita dapat selesaikan, kita dapat matikan ataupun kita dapat senyapkan suara-suara yang nakkan mageran itu. Jadi mudah-mudahan malam ini kita dapat sedikit sebanyak menjelaskan isu mageran ini, dan khususnya dan darurat umumnya. Dan sekarang pun macam-macam cerita timbul selepas daripada sesi menghadap bawah duli Yang Tuan Agong itu. Macam-macam cerita, macam-macam poster dah naik sekarang. Jadi kita harapkan supaya rakyat di luar sana tidak terkeliru, dan insyaAllah, ya, kalau kita faham dan kita tahu kerangka kita, insyaAllah kita tidak akan terkeliru, insyaAllah. Jadi terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini. InsyaAllah kita akan adakan sesi yang ini pada masa-masa yang akan datang. Sekiranya ada isu-isu yang penting yang perlu dirongkaikan. Jadi itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.